Kalau orang nak mencari profesor ni sebagai satu alat kerajaan, memang betul lah. Okay, dalam aliran pendidikan, tadi sebab Prof dah sebut, jadi bila Prof dah sebut, saya nak melihat satu persoalan ni, yang ini menarik. Apakah Prof melihat dalam konteks pendidikan ni, kita boleh melahirkan individu intelektual dalam graduan yang lahir ni? Sebab kita apa? Prof yang merancang dasar-dasarnya. Prof. Okey, saya suka mempercayai bahawa apabila kita mendidik, menawarkan program-program akademik, orang yang lahir daripada sistem itu bergraduat, mereka akan mempunyai pengetahuan tertentu dalam bidang-bidang yang mereka ikuti. Dan untuk nak meningkatkan pengetahuan, dia ada juga peringkat membuat masters, PhD dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan. Dan dalam masa yang sama, mereka juga boleh menceburkan diri dalam industri untuk memperkayakan. Ada dua set, satu ilmu akademik dan satu lagi kepakaran industri yang boleh digabungkan menjadi satu aset kepada mana-mana individu pun. Dan intelektual ini datangnya apabila kita mengasah, kita mencari, kita memupuk, kita menukuk tambah keilmuan yang kita ada itu, sehingga ke satu taraf yang diiktiraf oleh sistem yang dipanggil sebagai profesor ataupun pakar dalam bidang-bidang itu. Umpamanya dalam profesor, kita akan kenal pasti seseorang itu apa yang kita panggil sebagai authority, ataupun mempunyai kearifan dalam bidang-bidang tertentu. So sampai ke peringkat itulah yang kita anggap profesor negara yang jumlahnya 3,000 orang itu perlu ada. Dan jangan lupa, ada juga orang yang self-proclaim profesor. Ada juga orang yang masuk jadi profesor dalam cara lain. Ada juga yang kata jual ubat pun orang minta profesor. So yang itu kita anggap benda yang macam orang syok sendiri lah. So kita tak ada rugi apa pun. Macam orang claim dia bagus tapi dia sebenarnya tak bagus, itu kita tak boleh nak salahkan apa. Sehingga kalau ada orang tertipu atas self-proclaim itu, baru satu kes jenayah yang telah berlaku. Otherwise tak ada apa lah. So it's clean professor lah. Clean professor, yes. Under MPN is all clean. Dalam konteks ni, yang kita pilih adalah seseorang yang naik jadi profesor melalui sistem pendidikan yang kita ada. Dia kena go through the process, memenuhi kriteria dan dinilai oleh jawatankuasa yang saya rasa yang menilai dari segala aspek. Dia bukan bagus daripada pendidikan saja, pengajaran saja, tapi secara menyeluruh yang membolehkan dia jadi profesor. Baik, sekarang kita belajar secara maya. Segala pembelajaran semua dalam bentuk maya. Peperiksaan pun dalam bentuk maya. Dulu mungkin Prof boleh kata, I boleh tengok student saya buat periksa tanpa buku, tanpa ni, mereka menggunakan otak untuk buat jawapan. Tetapi hari ini open book. Jadi bagaimana Prof nak menilai keadaan sekarang? Tadi Prof kata semua nak menghasilkan hebat, graduan hebat, profesor ada. MPN apa peranannya untuk memastikan? Sebenarnya dalam keilmuan ni kita ada taksonominya, ada tahap-tahap keupayaan pemikiran seseorang. Mula daripada boleh menghafal, boleh memahami, sehingga kan boleh mencipta ilmu-ilmu baru, boleh menggunakan critical thinking. Yang itu yang kita nak tu, tahap-tahap tu yang taksonomi itu, belum taksonomi dipanggil, ada tahap yang kita kelaskan kepada sehingga orang itu mahir. So yang itu yang kita gunakan biasanya sebagai satu ukuran kemahiran ataupun kebolehan tiap-tiap orang. Itu sebab kalau umpamanya peringkat asas, peringkat pra-universiti, diploma, degree-nya, sebenarnya kita boleh kenal pasti body of knowledge. Walaupun subjek yang sama, tapi tahap kemampuan yang berbeza mengikut tingkat-tingkat yang kita kenal pasti itu. Prof, saya kembali kepada yang awal soalan saya tadi. Peranan MPN. Hari ini orang kata, saya tak kata. Mungkin ramai berkata MPN ni jadi alat kerajaan. Tak kiralah government of the day ataupun government sebelumnya. Apakah itu persepsi ataupun ada kebenaran? Ini satu benda. Kita melihat benda ni dari sisi analogi. Kita lihat dari sisi mana? Kalau orang nak mencari profesor ni sebagai satu alat kerajaan, memang betul lah apabila profesor dihubungi untuk membantu di segi pembuatan dasar umpamanya. Salahkah itu? Dan kalau umpamanya kita lihat di segi sudut yang lain, profesor umpamanya selalu menentang kerajaan,
Tak salah juga sebab orang ada profesor ni ramai. Dan ada juga daripada pelbagai peringkat sumbangan yang mereka berikan kepada sama ada kerajaan, sama ada industri atau masyarakat secara terus. Tapi kita tak terganggu sangat pun dari segi persepsi yang begitu. Saya percaya profesor ini apabila mereka sampai ke tahap profesor, ada naluri untuk memberi balik. Untuk memberi balik, dan juga sebab we feel very much indebted, sangat-sangat rasa terhudap. Saya umpamanya datang dari keluarga latar belakang yang tidak berkemampuan, saya dah bernasib baik, bersyukur diberi peluang untuk belajar sampai ke luar negara, 2-3 negara, dah sekarang dah boleh menjelajah seluruh negara, seluruh dunia umpamanya. Tapi tidakkah terasa kita berhutang budi kepada pihak kerajaan yang telah melabur? Saya anggap kita ini adalah aset negara yang dilaburkan untuk meningkatkan kemampuan sesebuah society itu, ya. So itu yang perlu kita ingat. Prof, hari ini kita dalam peringkat untuk buat rumusan. Apakah MPN, Majlis Profesor Negara hari ini relevan kepada keadaan sekarang? This is a question. Dia bukan setakat relevan, sangat-sangat diperlukan. Sebab saya pertama sekali, apabila mereka merupakan kumpulan kepakaran, adalah satu keadaan yang sangat merugikan apabila kepakaran itu tidak digunakan. Dan kedua, kita memang terlepas peluang lah kalau tidak digunakan. Ketiga, umpamanya kalau tidak kita gunakan, mereka akan gunakan bagi tujuan lain, cara mereka. Jadi apalah salahnya kita secara concerted, secara terancang untuk kita gembelingkan kepakaran ini guna untuk pembangunan negara dan juga masyarakat. Soalan terakhir. Bagaimana kita nak mengawal pemikiran bijak profesor ni di bawah satu bumbung MPN? Profesor ni tak boleh kawal. Ilmu tak boleh kawal. Itu semua ada dalam hati. Kalaupun umpama, tapi we have to agree apa saja yang kita putuskan, to disagreement, so, apa saja yang kita putuskan, itulah dia yang kita kerjakan. Semua orang ada hak masing-masing untuk mempunyai pandangan, tanggapan dan sebagainya. Tetapi apabila kita dah putuskan sesuatu itu sebagai satu agenda, sama ada agenda institusi, agenda jabatan, agenda negara, kita perlu bertanggungjawab bersama-sama. So itulah konsep profesor yang bekerja di bawah satu bumbung ini. Mana MPN boleh bekerjasama dengan sesiapa? No problem. Kita sangat-sangat berbesar hati. Kita sangat berbesar hati. Contohnya, baru ni kita dah panggil lah Datuk Seri Haji Hadi, kita dah panggil Datuk Seri Anwar, kita dah panggil. Minggu depan kita akan berdepan dengan Tun, bercerita. Profesor nak tahulah umpamanya semua sokong pemimpin-pemimpin politik ini, apa dia perancangan, apa ada dalam kepala, dalam hati mereka untuk nak membangunkan negara. Kita tajuk masa depan negara, apa rancangan tiap-tiap pemimpin itu. So kita nak tahu juga supaya kita pun boleh position ourselves, bagaimana kita boleh sama-sama membantu. Kekuatan MPN, silakan. Kekuatan MPN adalah kepakaran, dan kepakaran bukan satu hala, kepakaran dalam pelbagai bidang keilmuan. Kalau umpamanya kita sebut 2,900 ataupun 3,000 profesor dalam kepakaran itu, kita boleh aturkan profil profesor ini mengikut bidang-bidang kepakaran. 16 kluster. 16 kluster. Tapi saya suka mempercayai bahawa apabila profesor ini, mereka bukan hanya pakar dalam bidang itu, tahap pemikirannya boleh melangkaui daripada bidang kepakaran masing-masing. Sebab keupayaan untuk mengupas, keupayaan untuk mengelesa, keupayaan untuk memberi balik itu adalah satu perkara yang dilalui profesor ini 30-40 tahun. Jadi itu bukan satu perkara yang baru kepada mereka. Baik. Terima kasih Prof. Datuk.